Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma fakkihna fid din wa 'allimna at-ta'wil birahmatika ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah thumma alhamdulillah, sabahun nur, sabahul khair. Selamat pagi sahabat-sahabat semua. Kita bertemu dalam program Hayati Quran siri yang ke-448 bersama dengan saya Umar Aziz. Moga-moga pertemuan ini ada pengajaran daripada Al-Quran yang kita perolehi, ada ibrah daripada Al-Quran yang kita perolehi, dan ada sesuatu yang kita boleh bawa dalam kehidupan seharian kita. Saya nak raikan dahulu sahabat-sahabat yang berada di ruang komen. Ahlan-ahlan Zaharah Alias, Zaliha Kamaruddin, Jamilah Ihsan, Zimah Don, Galik Sperit, Sariyah Siran, Faridah Ismail, Ana Sukaimi, kemudian ahlan-ahlan Faridah Manaf, Mariyati Haji Adnan, Tuan Yusuf bin Nurdin, Azhar Halim, Nur Ahmad Darus, serta Salina Muhammad Noor, Nur Aini Yusof, Nur Razia Mukhtar, SABDSJ, kemudian Nur Aini Nasir, Rafidah Mustafa, Fatimah Cikmat, Izzi Aish, Siti Syami, Sanah Ladis, Ramlah Dasuki, Nur Rahmah, Zaitun Hassan, Rohidah Abdul Rahman, Yaya Lia, Nurisa Wan Hassan, Rani Idris, serta Azima, Nur Wafim Noor, Siti Zaliha, dan juga Rosyatimah Asmari, Nur Hayati Jamaluddin, Tumirah Damiri dan Nuraha Mahnam. Ahlan-ahlan semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kepada semua yang memberi salam. Terima kasih kepada yang mendoakan. Moga-moga doa yang sama Allah kurniakan kepada sahabat-sahabat semua, insya-Allah. Hari ini kita nak sambung pada siri yang ke-448 ini. Masih lagi pada muka surat 156, bermula dari ayat yang surah yang ke-7 Al-A'raf, bermula daripada ayat yang ke-48. Mohon sebaik sahabat-sahabat bantu catat di ruang komen muka surat 156 surah Al-A'raf, surah yang ke-7, bermula daripada ayat 58. Seperti biasa, sebelum kita mula, apa yang kita patut buat? Kita perbetulkan dahulu niat kita. Moga-moga pertemuan ini adalah kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'ai ila al-huda wa dalalati ala al-khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbih wa thawabih. Amin amin ya rabbal alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Mohon sebaik untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas setiap rakan-rakan yang lain. Moga-moga lebih ramai yang beroleh manfaat, insya-Allah. Jom kita perhatikan ayat yang ke-48 pada muka surat 156 surah Al-A'raf, surah yang ke-7. Maka kita baca dahulu ayat ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nada ashabul a'rafi rijala ya'rifunahum bisimahum qalu ma aghna 'ankum jam'ukum wa ma kuntum tastakbirun. Sadaqallahul azim. Sadaqallahu maulana al-azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Apakah ringkasan ayat yang ke-48?
Dalam tafsir Al-Wasit disebutkan, "Thumma bayyana subhanahu ma yaquluhu a'lul a'raf." Pada ayat yang ke-48 dan 49, ringkasannya dua ayat ini sedang menerangkan bagaimana Ashabul A'raf, golongan yang berada di tengah-tengah antara neraka dan syurga, kerana pada waktu itu sama rata kebaikan dan keburukan mereka. Maka golongan Al-A'raf ini akan bercakap kepada ahli neraka, kepada pemimpin-pemimpin ahli neraka, pemimpin-pemimpin kufar yang pada waktu itu berada dalam neraka. Kalau kita perasan, ini adalah conversation yang ketiga. Bagaimana perbualan yang pertama Allah dah rakamkan pada ayat 44 dan 45, di mana perbualan di antara ahli syurga dan neraka. Ahli syurga bertanya kepada ahli neraka bahawa kami telah mendapati apa yang Allah janji dengan kami dahulu di dunia. Maka kamu, wahai ahli neraka, adakah kamu telah mendapati apa yang Allah janjikan kepada kamu di dunia dahulu sebagai benar? Dan penghuni neraka akan menjawab, ya. Ini antara perbualan yang berlaku di antara ahli syurga dan ahli neraka. Kemudian dua ayat berikut, ayat 46 dan 47, Allah menceritakan tentang perbualan Ashabul A'raf dengan penghuni syurga, dan pada waktu itu bila mereka ternampak penghuni neraka, mereka berdoa, Rabbana la taj'alna ma'al qawmil zalimin. Ya Allah, janganlah dikau jadikan kami bersama dengan golongan-golongan yang zalim. Maka ini dua perbualan yang kita telah belajar. Seterusnya Al-Quran menerangkan perbualan yang ketiga yang berlaku di antara penghuni A'raf, orang-orang Al-A'raf, dengan pada waktu itu penghuni neraka. Bagaimana pada waktu itu mereka beri teguran kepada penghuni neraka, terutamanya dalam kurungan pemimpin-pemimpin kufar, yang mana orang-orang yang pada waktu itu merupakan ru'usul kufar, ketua-ketua orang-orang kafir di dalam neraka kelak. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa nada ashabul a'raf." Wa nada, dan akan menyeru ashabul a'raf, para penghuni al-a'raf, iaitu tempat yang berada di antara syurga dan neraka. Mereka akan memanggil dan menyuruh siapa? Mereka akan bercakap dengan siapa? Rijala, iaitu beberapa orang, sebahagian satu golongan daripada penghuni neraka, yang mana golongan ini ya'rifuna, ashabul a'raf kenal, hum, mereka penghuni neraka, bisimahum, dengan tanda-tanda mereka. Apakah maksud perkataan ya'rifunahum bisimahum? Iaitu ashabul a'raf kenal penghuni neraka ini dengan tanda-tanda mereka. Makna yang pertama, bahawa ashabul a'raf kenal mereka daripada tanda-tanda siksaan yang sedang menimpa. Sebab dalam kurungan, siksaan yang menimpa mereka ini lebih dahsyat daripada penghuni neraka yang lain. Sebab mereka ini pemimpin kufar. Mereka ini yang mengajak orang untuk mensyirikkan Allah, untuk melanggar perintah Allah. Pemimpin-pemimpin kejahatan ini. Maka dalam tafsir Al-Wasit disebut, maka maksud daripada ya'rifunahum bisimahum, maksudnya orang-orang yang mendapat siksaan lebih daripada yang lain. Daripada wajah mereka, daripada kehinaan yang menimpa mereka, daripada siksaan yang bertimpa-timpa atas mereka. Sebab itulah dalam sebahagian tafsir disebut perbualan ini berlaku dengan pemimpin-pemimpin kejahatan, dengan pemimpin-pemimpin kufar. Berdasarkan maksud ayat, ya'rifunahum, ashabul a'raf kenal mereka daripada sudut pada waktu itu tanda-tanda siksaan mereka yang lebih daripada yang lain. Maka ashabul a'raf menyeru kepada mereka, bercakap dengan mereka. Apakah kandungan perbualan itu? Kejap lagi kita baca. Lalu tafsiran yang pertama, ya'rifuna, mengenali mereka, siapa mereka? Penghuni neraka ini, bisimahum, dengan tanda-tanda mereka. Tanda-tanda apa? Tanda-tanda siksaan, tanda-tanda pada waktu itu azab, tanda-tanda kehinaan yang ada pada pemimpin-pemimpin kejahatan ini.
Ini adalah maksud yang pertama. Sebab itu dalam tafsir Al-Wasit disebut bisimahum ay bi'alamatihim ad-dallah ala su'i halihim yawma idzin kasawadil wujuh wa zuhuri dhillati ala wujuhihim dan sebagainya. Tafsiran yang kedua, apakah maksud Ashabul A'raf kenal mereka dengan tanda mereka? Maksud yang kedua adalah tafsiran yang kedua, bahawa Ashabul A'raf kenal mereka daripada dunia. Ay ya'rifunahum bisuwarihimul lati kanu ya'rifunahum biha fid dunya. Ini tafsiran yang kedua. Maka Ashabul A'raf dia kenal penghuni neraka sekian-sekian sebab dia kenal mereka ni daripada dunia. Maka pada waktu itu terjadilah bual bicara. Maka di sini ada dua tafsiran, ya'rifunahum bisimahum. Yang pertama kenal kerana azab mereka lebih daripada yang lain. Yang kedua kenal kerana kenal daripada dalam dunia. Maka Ashabul A'raf pada waktu itu memberi teguran kepada golongan ini. Qalu, mereka berkata, siapakah mereka di sini? Iaitu Ashabul A'raf, orang-orang yang berada di satu tempat di antara syurga dan neraka. Maka Ashabul A'raf berkata, tidaklah, aghna, mendatangkan manfaat, ankum, bagi pihak kamu, jam'ukum, harta yang kamu telah kumpulkan. Jam'ukum, maksudnya harta yang kamu telah kumpulkan. Apa yang berlaku? Di manakah pada waktu itu harta yang kamu telah kumpulkan di dunia yang kamu berbangga dengannya? Maka di manakah harta itu? Maka kenapakah harta itu tidak memberi manfaat bagi pihak kamu? Wama, dan tidak pula apa-apa yang kuntum, adalah kamu, tastakbirun, sombongkan di dunia. Maka di manakah pada waktu itu harta yang kamu kumpulkan pada waktu itu di dunia? Kenapa tidak memberi manfaat bagi pihak kamu? وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ, dan apa-apa yang kamu sombongkan di dunia, kamu sombong pada waktu itu dengan pangkat kedudukan kamu, kamu sombong pada waktu itu dengan kekuasaan kamu, kamu sombong pada waktu itu dengan kemasyhuran kamu, kamu sombong pada waktu itu dengan apa yang kamu ada di dunia. Di mana semua itu? Kenapakah semua itu tidak memberi manfaat untuk kamu di hari akhirat? Maka Ashabul A'raf bertanya kepada sebahagian penghuni neraka. Apakah yang kita boleh belajar daripada ayat ini? Yang kita boleh belajar daripada ayat ini adalah pada perkataan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, pada perkataan ya'rifunahum bisimahum, iaitu tafsiran yang menunjukkan Ashabul A'raf kenal sebahagian penghuni neraka ini. Dan ini menjadi pengajaran untuk kita bahawa sangat penting untuk kita bersahabat dengan siapa. Sangat penting untuk pada waktu itu kita bersama-sama dengan sahabat kita, dengan ahli keluarga kita menuju ke syurga. Janganlah pada waktu itu sahabat kita berada di dalam syurga, sebaliknya kita berada di dalam neraka. Kerana kita pada waktu itu tidak bertaubat daripada maksiat mungkin. Kita tidak menggunakan masa, nikmat yang Allah kurniakan sebaik mungkin. Maka beradalah kita dalam neraka, ketinggalan berbanding dengan teman-teman yang berada di dalam syurga ataupun sekurang-kurangnya di kalangan Ashabul A'raf. Maka pada waktu itu bagaimana perasaan? Teman-teman berada dalam syurga, pada waktu itu berada dalam neraka. Maka itu pengajaran yang kita boleh ambil daripada ya'rifunahum bisimahum. Kemudian yang kedua pengajaran yang kita boleh ambil daripada perkataan wama kuntum tastakbirun, dan apa-apa yang kamu sombong takabburkan di dunia. Maka Ashabul A'raf bertanya, dulu kat dunia kamu berbangga dengan sekian-sekian, kenapa benda itu tak tolong? Kenapa benda itu tak mendatangkan manfaat? Kuasa kamu, kedudukan kamu, harta yang kamu telah kumpulkan, kemasyhuran kamu mungkin, pengetahuan kamu mungkin, kekuatan bilangan kamu mungkin, mana semua itu? Maka Ashabul A'raf menegur penghuni neraka pada waktu itu, wama kuntum tastakbirun, di manakah benda-benda yang kamu sombongkan di dunia? Kenapakah tidak memberi manfaat pada waktu ini daripada azab api neraka?
Maka pada perkataan wama kuntum tastakbirun menunjukkan kepada kita bagaimana sifat penghuni neraka di dunia yang suka sombong, yang suka takabur, yang suka pada waktu itu bermegah diri, yang suka pada waktu itu memandang hina pada orang lain. Maka pada waktu itu kesombongan itu tak mendatangkan manfaat untuk menyelamatkan dia daripada azab Allah. Maka pengajaran yang kedua pada perkataan wama kuntum tastakbirun adalah kita tak nak menjadi ada pada kita sifat penghuni neraka, iaitu sombong tadi. Maka apapun keadaan kita di dunia, banyak harta kita macam mana sekalipun, janganlah sombong. Tinggi macam mana kedudukan kita sekalipun, janganlah sombong. Masyhur, terkenal, famous bagaimana sekalipun, janganlah sombong. Maka highlightnya pada perkataan ma'aghna, tidak mendatangkan manfaat ankum bagi pihak kamu daripada azab api neraka ini, jam'ukum, harta yang telah kamu kumpulkan, kekuatan yang kamu telah kumpulkan, wama kuntum tastakbirun, dan apa-apa yang kamu sombongkan di dunia. Maka daripada perkataan wama kuntum tastakbirun menunjukkan dahulu di dunia itulah sifat penghuni neraka, suka menyombong diri. Pada waktu itu memandang rendah pada orang lain, maka itu tidak mendatangkan manfaat. Seterusnya Ashabul A'raf membidas lagi, menegur lagi penghuni neraka. Maka ketika mana Ashabul A'raf menegur, mana yang kamu sombongkan? Kenapa tak membantu kamu pada saat ini daripada api neraka Allah? Seterusnya Ashabul A'raf menegur lagi pada ayat yang ke-49. Sebaliknya, orang-orang yang dulu kamu bersumpah ini adalah orang-orang yang langsung tak akan dapat apa-apa kebaikan di sisi Allah. Mana mereka? Mana orang-orang yang kamu perli dekat dunia? Mana orang-orang yang kamu pandang sebelah mata kat dunia? Mana orang-orang yang kamu ejek mereka dekat dunia? Tengok kat mana mereka? Mereka berada dalam syurga. Maka Ashabul A'raf membidas, menegur akan orang-orang daripada kalangan ahli neraka. Ayat yang ke-49. Kemudian Ashabul A'raf menambahkan bidasan, teguran kepada penghuni neraka seraya berkata, ahaula, adakah haula, mereka-mereka yang, orang-orang yang, allazina, yang aqsamtum, dahulu kamu pernah bersumpah. Namun adakah orang-orang yang dahulu kamu pernah bersumpah? Apakah yang kamu bersumpah dulu dekat dunia? La, tidak akan. Yanaluhum, menerima mereka, mendapat pada mereka, Allahu, daripada Allah, birahmah, dengan rahmat. Dulu kamu kata kamu ejek orang-orang ini, kamu kelak dekat hari akhirat takkan dapat apa-apa. Kerana kamu kat dunia begini, dekat akhirat kamu pun akan begini. Sebaliknya yang akan mendapat kebaikan adalah kami, orang-orang yang sombong dan sebagainya. Maka mana orang-orang yang dulu kamu ejek dekat dunia? Mana orang-orang yang dulu kamu perlekehkan dekat dunia, yang kamu sanggup bersumpah dulu kat dunia? Kata Ashabul A'raf kepada penghuni neraka, la yanaluhumullahu birahmah, mereka ini takkan dapat apa-apa bahagian rahmat daripada Allah. Maka di manakah orang itu? Orang itu berada dalam syurga. Orang itu berada dalam rahmat Allah. Orang itu berada di dalam pengampunan dan juga keredaan Allah Subhanahu wa taala. Maka pada ayat ini Ashabul A'raf sedang menegur orang-orang ahli neraka yang dulu dekat dunia mereka sombong dan mereka suka memandang rendah pada orang lain. Mereka memandang rendah pada sebahagian orang sehingga berani bersumpah yang mereka ini takkan masuk ke syurga, takkan dapat apa-apa daripada rahmat Allah. Namun sebenarnya pada waktu itu orang-orang yang mereka pandang hina menjadi ahli syurga, mendapat rahmat Allah, mendapat keredaan Allah. Sementara orang-orang yang sombong ini di mana? Berada dalam neraka. Inilah gambaran yang Allah nak fahamkan kepada kita supaya kita mengambil pengajaran. Jangan sombong. Dan pengajaran yang ketiga, ketika mana Ashabul A'raf menegur penghuni neraka, jangan memandang rendah pada orang lain. Jangan terlalu cepat menghukum. Kamu kelak dengan amalan kamu macam ni penghuni neraka, takkan dapat apa-apa perhatian daripada Allah. Jangan. Kelak mungkin orang yang kita hukum, yang pada waktu itu kita panggil dia sebagai penghuni neraka,
kelak mereka penghuni syurga, kita pula berada dalam neraka. Belajar daripada ayat-ayat ini sebagai pengajaran untuk kita. Terlalu banyak orang di dunia dia sombong dengan amalan dia. Dia sombong dengan pada waktu itu apa yang dia buat. Lalu dia cepat menghukum ini penghuni neraka, ini takkan masuk syurga, ini adalah begini-begini. Padahal boleh jadi orang itu bertaubat, masuk ke syurga. Kita yang merasa amalan kita dah cukup banyak, sombong, masuk ke neraka, mereka masuk ke syurga. Maka ini pengajaran yang ketiga daripada teguran Ashabul A'raf kepada penghuni neraka pada ayat 49. Ahaula'il ladzina aqsamtum, adakah mereka orang-orang yang dahulu kamu berani bersumpah bahawa mereka ini takkan dapat rahmat Allah? Di mana mereka? Mereka berada dalam syurga. Di mana kamu? Kamu berada dalam neraka. Maka Ashabul A'raf pada waktu itu memberi teguran, membidas penghuni-penghuni neraka. Dan ini sebenarnya pengajaran untuk kita bahawa jangan terlalu cepat menghukum manusia hanya kerana amalan dia sekarang. Dia mungkin boleh bertaubat, dia mungkin boleh menjadi hamba yang lebih baik. Kena sangat berhati-hati dengan apa yang kita ucapkan. Kena sangat berhati-hati dengan apa yang kita jatuhkan hukuman. Kena sangat berhati-hati dengan apa yang pada waktu itu kita zahirkan, kerana mungkin kita boleh masuk ke neraka. Orang-orang yang kita pandang rendah pada mereka, pada waktu itu akan masuk ke syurga. Maka inilah yang berlaku. Maka ini teguran Ashabul A'raf kepada penghuni neraka. Seterusnya firman Allah Subhanahu wa taala pada penghujung ayat yang ke-49, udkhulul jannata la khaufun 'alaikum wa la antum tahzanun. Terjemahannya adalah udkhulu, masuklah kamu. Lalu seruan ini kepada siapa? Seruan ini kepada siapa? Ada pandangan mengatakan udkhulu ini adalah seruan daripada malaikat kepada orang-orang yang dipandang rendah oleh penghuni neraka di dunia. Maka malaikat berkata dengan mereka, udkhulu, ya, dekat dunia kamu dipandang rendah, masuklah kamu ke dalam syurga. Maka ini tafsiran pertama, bahawa seruan ini datangnya daripada malaikat kepada siapa? Kepada orang-orang yang pernah dipandang hina di dunia oleh penghuni neraka yang sombong tadi. Malaikat pada waktu itu seru, masuklah kamu ke dalam syurga. Lagi pada waktu itu menyesal penghuni neraka yang dahulu sombong di dunia. Maka itu tafsiran yang pertama. Tafsiran yang kedua, bahawa udkhulu, maka kata-kata ini ditujukan kepada penghuni syurga yang pada waktu itu dulu dekat dunia diejek, dipandang remeh oleh penghuni neraka ini. Namun siapa yang seru? Ashabul A'raf. Maka Ashabul A'raf pada waktu itu dia bercakap dengan penghuni neraka, manakah orang-orang yang dulu kamu ejek? Maka pada waktu itu mereka berada dalam syurga. Maka Ashabul A'raf pandang kepada orang-orang yang kena ejek dulu dekat dunia. Maka Ashabul A'raf berkata, udkhulu, tinggallah kamu dalam syurga selama-lamanya dalam keadaan tanpa sedih dan risau. Maka itu tafsiran yang kedua. Udkhulu ditujukan kepada orang-orang yang dulu kena ejek, kena maki, dipandang hina, dipanggil dengan pelbagai gelaran di dunia. Siapa yang seru? Tapi bukan malaikat. Tafsiran yang kedua adalah Ashabul A'raf. Yang ketiga, tafsiran yang ketiga, udkhulu, maka seruan ini datang daripada malaikat. Namun untuk siapa? Pandangan yang ketiga mengatakan untuk Ashabul A'raf. Maka ada pandangan mengatakan Ashabul A'raf pada waktu itu akan diseru oleh malaikat. Apa malaikat akan kata? Udkhulu, masuklah kamu wahai Ashabul A'raf ke mana? Al-Jannah, ke dalam syurga. La khaufun, tidak ada ketakutan untuk kamu. Wala antum tahzanun, dan tidak pula kamu berada dalam kesedihan. Maka akhirnya Ashabul A'raf, orang-orang yang sama kebaikan dan ketaatannya, akan dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini adalah gambaran perbualan yang berlaku di antara Ashabul A'raf dengan penghuni neraka. Setelah Al-Quran menceritakan gambaran kepada kita perbualan yang berlaku
di antara ashabul a'raf dan penghuni syurga pada ayat yang kita telah baca semalam. Maka inilah ayat yang patut kita mengambil pengajaran. Jangan sombong, jangan memandang remeh dan rendah pada amalan orang lain. Bahkan jangan berani menghukum pada waktu ini orang ini masuk neraka dan sebagainya. Kita tak tahu siapa yang Allah boleh ampunkan lalu masuk ke syurga, dan mungkin Allah murka dengan kita kerana sifat sombong lalu orang lain dimasukkan ke dalam syurga dan kita kerana sifat sombong dimasukkan ke dalam neraka. Udkhulul jannata la khaufun alaikum wala antum tahzanun. Ada 3 tafsir yang saya kongsikan di sini. Seterusnya, pada ayat yang ke-50 dan 51, Al-Quran memberikan gambaran yang terakhir kepada kita di mana penghuni syurga diminta oleh penghuni neraka untuk diberikan sedikit minuman dan makanan. Kerana mereka tak ada minuman dan makanan dan mereka sentiasa berada dalam bakaran api neraka. Maka gambaran yang menyedih dan menyayatkan hati ini Al-Quran ceritakan pada ayat 50 dan 51. InsyaAllah kita akan sambung esok insyaAllah. Saya mohon je sebaik sahabat-sahabat yang bersama untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas. Moga-moga lebih ramai yang beroleh manfaat. InsyaAllah kita akan sambung pada petang nanti dalam program Hamba Ilahi Kitab Al-Adhkar pada jam 6 petang. Moga-moga bermanfaat. Tandakan tarikh sahabat-sahabat. InsyaAllah 16 hari bulan 9 akan ada program sepanjang hari. Hampir sepanjang hari pembacaan Kitab Al-Adhkar. Mohon untuk meluangkan masa dan bersama insyaAllah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Jazakumullah khairah. Jumpa lagi insyaAllah.